A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-316 316. Kita bersama-sama di surah Toha, insya-Allah ayat yang ke-65 sehingga ayat yang ke-76. Sebelum daripada itu, insya-Allah terima kasih banyak-banyak. Belum sempat lagi nak ditanya, telah disebutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang memberi feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan tengok insya-Allah apa yang berlaku seterusnya, iaitu kisah pertarungan. Kita kata pertarungan di antara Nabi Musa dan juga tukang-tukang sihir Firaun. Itu kisah utamalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini. Lebih kurangnya insya-Allah kan, walaupun ada sedikit-sedikit insya-Allah di bawah bahagian hujung-hujung tu cerita kekalahan tukang sihir kepada Nabi Musa. Jadi pertandingan Jadi sekarang ni kita telah sampai kepada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pertandingan yang berlaku. Sekarang dah nak mula berlawan di antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Jadi Firaun telah mengumpulkan tukang-tukang sihir daripada seluruh pelosok negeri Mesir. Adakah mereka datang sendiri ke, ataupun mereka ni dipaksa datang ke, atau bagaimana, kita tengok selepas daripada ni insya-Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang akan kita baca pada kali ini dalam muka surat yang ke-316 insya-Allah. Jadi untuk memulakan majlis pada pagi ni, kita akan sama-sama insya-Allah untuk membaca sedikit daripada apa yang ada dalam muka surat ini. InsyaAllah saya baca sedikit, moga-moga kita akan dapat keberkatan daripada sesi kita, sesi majlis ilmu kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Sadaqallahul azim. Satu ayat saja saya baca pada pagi ini, iaitu ayat 65. Ayat ini menceritakan tentang iaitu permulaan pertandingan. Kita kata sayembara ke ataupun apa-apa Waktu tu adalah waktu duha. Yang pertamanya waktu duha, iaitu waktu pagi, dan yang keduanya ialah hari Az-Zinah, sebagaimana yang telah dipersetujui bersama. Hari Zinah iaitu hari raya lah. Dan setengah ulama kata ialah hari 10 hari bulan Muharram. Tu setengah pendapat ulama kata. Tapi yang pasti dalam Quran sebut ialah hari Zinah, Yaumuz Zinah. Jadi pada hari tersebut maka mulalah pertarungan ni. Mereka berkata, qalu ni ia tukang sihir tu berkata, ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Jadi di sekarang ni dia macam beri pilihan lah kepada Nabi Musa, tukang sihir ni. Tiba-tiba dia beri pilihan kepada Nabi Musa. Kata setengah ulama sebab dia confident sangat, dia akan menang. Dia confident. Jadi sebab itulah buatlah macam mana pun, kau campak dulu ke, kami campak dulu ke, pasti kami menang punya, kata mereka. Jadi qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, imma antul qiya, sama ada kamu yang mencampakkan tongkat kamu tu dulu, wa imma, ataupun annakuna awwala man alqa, ataupun kami akan campakkan dulu. Jadi apa-apa lah, mana-mana pilihan diserahkan kepada Nabi Musa sekarang ni kan. Musa nak pilih yang mana, pilihlah. Jadi pada masa tu berkatalah Nabi Musa. Ayat 66 tu Allah SWT sebutkan, qala, berkata Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, qala bal alqu, kata Nabi Musa, kamulah campak, kamu semualah campakkan dulu. Jadi apabila Nabi Musa memberitahu campak macam tu, fa iza hibaluhum, jadi ceritanya, ringkas ceritanya, mereka pun campaklah. Jadi Allah SWT sebut, iaitu apabila mereka pun mencampaklah, faiza, tiba-tiba, hibaluhum, tali-tali mereka tu. Jadi mereka bawa pada masa tu, tukang-tukang sihir ni, dia bawa tali, dan satu lagi dia bawa tongkat. Jadi mereka ni ada tongkat, mereka ada tali, ada bawa tongkat, ada bawa tali. Jadi mereka pun campaklah, faiza hibaluhum wa isiyuhum, dan juga tongkat-tongkat mereka. Jadi mereka pun campaklah.
Yang kita kata sebut sebelum daripada ni, bilangan mereka tu ada yang kata 40, ada yang kata 72 orang, ada yang kata ramai, lebih ramai lagi daripada tu. Wallahu a'lam bissawab, tidak disebutkan bilangan sini, tapi bilangan mereka ramai, bukan seorang. Jadi mereka pun mencampaklah hibaluhum, tali mereka, mencampaklah isiyuhum, tongkat mereka tu. Lalu yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Yukhayyalu ni maknanya seolah-olah, yukhayyal, terkhayal. Dalam bahasa Melayu kata, iaitu tergambar, terkelihatan, ternampak. Ilaihi kepada Musa, ilaihi itu ila Musa, yukhayyalu ilaihi kepada Musa, ilaihi ni Musa, min sihrihim, kerana sihir mereka tu, kerana powernya sihir mereka tu, annaha tas'a, seolah-olahnya tali mereka tu, seolah-olahnya tongkat mereka tu tas'a tu ialah bergerak dengan cepat itu macam ular lah kan, jadi macam ular kan, berjalan di atas perut mereka kan. Ular kan berjalan di atas perut kan, maknanya berjalan tiba-tiba merayap-rayap lah, gitu, merayap-rayap, bukan merayap-rayap sikit-sikit ni, tas'a ni merayap dengan ligat gitu. Kemudian fa'aujasa, bila berlaku perkara macam tu, fa'aujasa, maka datanglah perasaan tu. Fa'aujasa ni terasa maknanya kan, tapi terasa sini iaitu terasa yang disimpan dalam hati lah, terasa yang tidak dinampakkan pada muka, iaitu datang terdetik. Fa'aujasa fi nafsihi, di dalam dirinya, dalam diri Nabi Musa. Jadi bila mereka dah campakkan tu, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, jadi Musa rasa takut ni, ada rasa takut sini kan, khifah, tengok terkejut kan, tengok. Jadi ada setengah ulama kata yang takut sini bukannya takut Musa tu takut kepada benda tu, sebab dia dah tahu dah bahawa benda-benda ni semua ni adalah tipu je, silap mata kan, sebab dia ada ni yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, tongkat tu. Kata setengah ulama sini takut tu bukan takut Musa. Ada setengah tu kata takut Nabi Musa, takut kepada benda tu. Tapi setengah pendapat ulama kata lagi, takut situ ialah takut kepada orang-orang ramai ni akan terpengaruh dengan tukang-tukang sihir tu. Itu yang Nabi Musa takut. Itu lebih takut lagi. Sebab apa? Takut orang terpengaruh dengan benda tu. Ini apa ni, kehebatan lah. Pendapat yang kedua ni, pandangan yang kedua yang disebutkan oleh ulama tafsir ni, nak menunjukkan bahawa concern apa yang berada dalam kepala Nabi Musa pada masa tu ialah masalah orang terima tak terima dakwah tu, bukan masalah dia takut kepada benda tu. Itu maknanya yang utamalah, yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Seterusnya, lalu kulna ni sini ialah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, wahyulah kepada Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, la takhaf, jangan takut wahai Musa, innaka antal a'la, sesungguhnya engkaulah, sesungguhnya sini jadi banyak, kita kata banyak takkid kan, innaka, tu kan, la takhaf, jangan takut, kerana apa? Innaka, sesungguhnya, anta, awak kan, al-a'la ni maknanya yang paling tinggi. Maksud yang paling tinggi sini, kamu akan menang, jangan takut wahai Musa, kamu pasti akan menang. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala berkata macam tu kepada Nabi Musa alaihi salam, bukan setakat kata macam tu, jadi Allah Ta'ala pun terus selepas daripada tu menurunkan arahannya kepada Nabi Musa. Apa arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Musa selepas daripada tu? Wa alki ma fi yaminik. Jadi Allah Ta'ala pun mengarahkan wa alki ma fi yaminik, campakkan apa yang ada di tangan kanan ni, campakkan apa yang ada di tangan kanan kamu. Jadi sekarang itu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah SWT kata, kamu campakkan tongkat yang ada di tangan kanan tu, talqaf. Talqaf ni maknanya memakan, menelan. Tapi talqaf ni bukan telan-telan biasa, telan tanpa kunyah, telan dengan segera, makan terus. Maknanya bukannya telan lepas tu kunyah pula slow kan, perlahan-lahan baru kunyah kan, macam kita makan makanan kan, kita makan dulu, kita masuk dalam mulut, kita kunyah barulah kita telan. Ni tak, itu kalau makan macam tu tak panggil talqaf. Talqaf ni makan telan terus. Itu talqaf. Jadi Allah SWT kata, wa'alki, campakkan apa yang ada di tangan kanan kamu tu, talqaf, dia akan telan terus. Gitu. Ma sona'u, apa yang mereka buat tu. Tipuan-tipuan mereka tu. Innama sona'u, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya innama sona'u, apa yang mereka buat tu, kaidus sahir. Benda-benda tu semua adalah kaidus sahir saja. Tipuan, apa ni, planning sahir, tukang sihir ni. Tak ada apa-apa pun, maknanya tak betul pun, gitu kan. Kaidu ni ialah digunakan untuk
planning jahat. Kaidu sahir, itu planning jahat tukang sihir tu. Kemudian Allah SWT kata wala yuflihus sahiru haitsu ata, tak akan berjaya, la yuflih, tak akan berjaya as-sahiru, tukang-tukang sihir ni, haitsu ata, di mana, daripada mana pun mereka datang. Maknanya cara bagaimana mereka buat ke, haitsu ata, mereka datang daripada mana ke, tukang sihir ni tak akan berjaya. Ini adalah kata-kata, ungkapan ini kan, wala yuflihus sahiru haitsu ata, ini dia ajar dalam Islamnya ialah kalau kita ni berdepan dengan sihir, kita baca doa ni. Ini di antara macam doa lah yang kita boleh baca. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ini di antara doa iaitu yang kita kata Allah Taala akan pelihara kita. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir, apa-apa sihir ni memang boleh berlaku kan. Boleh berlaku sebab apa? Sihir ni mesti, kalau nak buat sihir, nak jadikan sihir, dia mesti kena syirik iaitu percaya kepada satu benda, percaya kepada syaitan, percaya kepada jin, jadi mereka akan tolong tapi dia takkan dapat melawan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wala yuflihus sahiru haitsu ata, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Musa, faulqiyas saharatu sujada, lalu Nabi Musa pun campakkanlah, faulqiya. Jadi apabila dicampakkan apabila nak Musa dah campak wa'alki kan, yang tadi tu wa'alki, Allah SWT pun tu menyuruh Nabi Musa ni campak. Jadi apa yang berlaku, yang Nabi Musa pun campak lah. Sampai sini kan, makna sampai ayat 69 ni, bila Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa campak, barulah Nabi Musa campak. Satu benda lagi yang menarik di sini ialah Nabi Musa ni dia tak campakkan, melainkan apabila disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apabila Allah Ta'ala perintah, barulah dia buat. Dia tak suka-suka hati. Kalau dia buat sebelum daripada Allah Ta'ala perintah, mungkin tak jadi ular tu kan. Jadi begitulah maknanya Nabi-Nabi ni kan, dia tak akan buat satu benda tu suka-suka hati dia kan, tetapi atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kan Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yunus, Allah SWT tempelak dia kan, tegur Nabi Yunus kan. Sebab apa? Nabi Yunus lari daripada kampung dia, sedangkan dia belum dapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala keluar daripada kampung tu. Sebab itulah dia ni dimakan, dia masuk akhir itu masuk dalam perut ikan kan. Itu Nabi Yunus alaihi salam. Jadi begitulah Nabi Musa ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa'alqi, bila Allah Taala kata wa'alqi, campakkan, barulah dicampakkan. Jadi apabila Nabi Musa dah campak, faulqiyas saharatu sujada, tiba-tiba apabila dah makan telan semua tu, makna ringkas cerita dalam surah Taha ni dia cerita ni ringkas kan, tapi dalam tempat yang lain ada cerita lagi kan. Lalu dia makan, ditelan semua ular-ular tadi, ciptaan tukang sihir tadi. Jadi kalau ikutnya dah telan banyak kan, tali-tali ikutnya jadi besar lah ular tu kan, tapi tak jadi besar kan. Ular tu macam tu lah kan, pembuat. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiba-tiba yang berlaku ialah apa? Tukang-tukang sihir tu, as-saharatu tu, tiba-tiba mereka ni sujadan ni makna sajidin. Mereka tu semua sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud bagaimana mereka ni sujud? Tahu ke mereka sujud? Ini sebenarnya secara spontan. Adakah mereka ni belajar sujud? Tak kan? Tapi kita katakan secara spontan berlaku, sujud mereka tu ramai-ramai. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, dan mereka berkata ramai-ramai, kami beriman dengan Tuhan Harun dan juga Tuhan Musa. Jadi dalam ayat ni kita akan tengok kan bahawa disebutkan Nabi Harun dulu sebelum Nabi Musa. Kenapa tak Musa dulu sebelum Nabi Harun? Jadi ulama-ulama ada banyak pendapat di sini, tapi pendapat yang baik, kita kata pendapat yang majoriti mengatakan di sini dia nak sebutkan kelebihan Allah Ta'ala, nak muliakan. Sebab sebelum daripada ni Firaun ini dia asyik sebut Musa. Seolah-olah macam Harun tu tak ada, padahal Harun ada depan tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak muliakan Nabi Harun juga kan, bahawa Nabi Harun pun ada kedudukan dia, Nabi Harun pun ada peranan dia di situ kan. Jadi tukang-tukang sihir ni mereka sujud, lalu mereka berkata amanna bi rabbi Harun wa Musa, kami beriman dengan Tuhan Harun dan juga Tuhan Musa. Apa lagi? Marahlah Firaun. Kata Firaun amantum. Jadi amantum tu panjang. Tu panjang artinya adakah kamu beriman? Adakah, jadi tu adakah kamu beriman lahu, kepada Musa tu, qabla an azana lakum, sebelum aku izinkan untuk kamu. Tengok kan, azana tu makna aku izinkan untuk kamu, lakum. Jadi seolah-olahnya macam nak beriman pun kena minta izin daripada Firaun nak beriman, padahal dah lah dia salah, takkanlah nak ikut dia salah. Jadi ertinya di sini yang kita dapat belajar lah bahawa kan nak buat benda baik tak perlu dapat keizinan. Nak buat benda baik kalau benda tu wajib, kalau dihalang maka tak boleh dengar yang kata
halangan-halangan tu kan. Oh, tak boleh kita dengar kata, oh kita kena ikut lah. Sebab apa? Sebab benda ni tak boleh. Kalau benda tu wajib, dah memang fardu, dah memang tak boleh. Macam sinilah kisah Nabi, kisah Firaun dan juga tukang sihir ni. Tukang sihir dia kata, apa kamu ni? Kamu tak minta izin daripada aku dulu nak beriman dengan Musa? Takkan nak beriman dengan Musa bukan minta izin? Memanglah Firaun tu tak beri izin. Innahu lakabirukum. Sekarang ni kan Firaun pun pusing lah, pusing nak bagi pening, nak bagi logik dia kata apa? Oh, dia kata innahu sini ni, innahu ni dia katakan, minta maaf innahu, hu di sini ni, hu ni nya, sesungguhnya nya. Siapa dia nya sini? Nya ni adalah Musa. Sekarang ni dia buat tuduhan kepada tukang-tukang sihir ni. Oh, dia kata innahu lakabirukum, rupa-rupanya. Lakabir ni maknanya besar asalnya kan, lakabirukum, besar kamu ni maksudnya lah guru kamu. Oh, rupa-rupanya Musa lah guru kamu. Gitu dia kata. Dia katakan siapa? Dia kata kepada tukang sihir tu. Dia kata, hey tukang sihir, oh rupa-rupa. Jadi dia beritahu semua kepada khalayak ramai. Dia malu sekarang ni kan. Sebab apa? Tukang sihir yang dibawa daripada seluruh kampung tu, tiba-tiba tukang sihir itu sujud bersama, beriman dengan Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi dia kata, oh rupa-rupanya, tengok dia nak cover lain lah kita kata kan. Tengok dia kata, oh ni lah rupanya awak semua belajar dengan Musa je, bukannya belajar dengan aku, sedangkan aku yang ajarkan kamu. Gitulah kata. Jadi, oh Musa ni lah rupanya ketua kamu, allazi 'allamakumus sihra, yang mengajar kamu sihir ni. Tengok, dia tetap mengatakan juga inilah sihir. Jadi seolah-olah mengatakan bahawa Nabi Musa lah guru. Jadi bila Nabi Musa guru, maknanya dia tahu macam mana nak kalahkan tukang sihir tu. Tengok kan dia cover. Dia nak kata juga bahawa sebenarnya ialah tukang-tukang sihir ni sebenarnya dah lama dah belajar dengan Nabi Musa ni. Jadi kata, fala uqatti anna aydiyakum. Tengok hukuman dia pun nak cerita sini dahsyatnya, jahatnya Firaun ini. Tengok apa yang dia kata kepada tukang sihir tu. Dia kata semua, apabila tukang sihir semua dah beriman dah, dia pun kata, fala uqatti anna, aku nescaya aku akan potong tangan-tangan kamu. Kemudian wa arjulakun, dan kemudian kaki-kaki kamu min khilaf, terbalik. Maksud terbalik tu ialah ulama tafsir kata dia potong tangan kanan, dia potong kaki kiri. Tengok kata dahsyat kan. Kalau potong sebelah dia jadi tapi mana potong kemudian cukup dengan potong saja, tak cukup dengan potong. Dia kata apa? Wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, aku akan salib. Salib tu maknanya kantung, di pokok-pokok tu, di juzuk tu maknanya di batang-batang pokok kurma. Jadi pada masa, bayangkan ada 40 orang ataupun 70 orang ataupun lebih daripada tu lagi, ramai-ramai tu semua digantung dengan potong kaki, potong tangan, kemudian dengan berdarah-darah tu, akhirnya ditinggalkan mati di atas pokok tu, disalib atas tu pokok, dan bila dibiarkan kering atas tu kan. Maknanya dia dahsyat kan, mati kerana luka tu. Jadi pada tengok kan, kata tukang-tukang sihir ni selepas daripada diancam macam tu, adakah mereka ni akan tunduk kepada Firaun? Mereka takut? Tak, mereka tak takut kan. Seterusnya kata Firaun lagi, dia kata wala ta'lamunna, nescaya kamu akan tahu, dia kata ayyuna, siapakah di kalangan kami ni. Siapa dengan kami itu maksudnya, adakah aku ataupun Tuhan Musa tu, yang mana asyaddu azaban wa abqa, yang lebih dahsyat lagi azab dia dan juga lebih kekal. Tengok dia kan, dia mencabar Tuhan, mencabar Nabi Musa, mencabar penyiksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni pada masa tu tukang-tukang sihir ni dah beriman dah. Dia beriman, dan setengah ulama kata ketika mereka ni kan, kenapa mereka ni tiba-tiba menjadi sangat kuat ni? Kalau kita tengok ayat selepas daripada tu kan, dia kata apa? Qalu lan nu'thiraka. Dia kata mereka tu qalu, minta maaf seterusnya, qalu lan na'thiraka, kami, kata tukang sihir tu berkata lan nu'thiraka, kami tak akan memberi kelebihan kepada awak. Dia kata kepada Firaun tu, berani dia kata macam tu, lan nu'thiraka maknanya kami tak akan pilih apa yang awak nak, apa yang awak kata jangan, no kami tak akan ikut. Itu maksud dia, lan nu'thiraka, kami tak akan selama-lamanya, lan nun ni maknanya selama-lamanya tak akan ikut cakap kamu wahai Firaun, ala ma ja'ana minal bayyinat, di atas apa yang dah jelas ni. Dah jelas tu maknanya ialah kebenaran Musa tu, maknanya kami tak akan ikut kamu setelah kami nampak semua. Jadi kalau kita fikir bagaimana kuatnya iman tukang-tukang sihir ni kan, bagaimana mereka ni boleh kuat macam tu, sedangkan mereka baru nampak ular daripada Nabi Musa tu telan semua tu.
Jadi apakah yang menyebab? Dikatakan dan setengah ulama tafsir kata, diriwayatkan ketika mereka ni kan sujud tadi tu, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan syurga kepada mereka. Tengokkan dengan cepatnya, dengan segeranya, sehingga nampak syurga tu depan mata mereka. Sebab itulah mereka tiba-tiba tu jadi kuat macam tu. Itu satu pendapat lah kan. Dan satu pendapat lagi kata, ni diceritakan selari dengan apa yang berlaku juga. Selain daripada tukang sihir ni, yang beriman ialah Asiyah. Asiyah tu iaitu isteri kepada Firaun sendiri. Jadi isteri Firaun ni kan, akhirnya dia tu diseksa juga sama-sama dengan tukang sihir ni, dikatakanlah kan. Jadi dikatakan masa tu, dikatakan ada masa lain, tapi apabila dia diseksa, apabila dia dipotong tangan kaki ni kan, ini perempuan ni, Asiyah isteri ni kan, pada masa tu dia kata Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut nyawa dia, sehingga dia tak merasa sakit apa yang berlaku tu. Jadi maknanya seolah-olahnya potong mayat, tak ada apa-apa lah kan. Orang panggil seksa mayat, tapi maknanya tak ada dah, nyawa dah tak ada dah pada masa tu kan. Jadi ini adalah di antara kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Taala boleh beri kepada sesiapa saja yang dikehendakinya. Jadi dalam ayat ni cerita, kata tukang sihir itu, lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayinat wallazi fatarana, dan juga Tuhan yang telah fatarana tu yang menciptakan, menjadikan. Fatara tu ialah menciptakan satu benda daripada tak ada, makna daripada zero, daripada kosong lah, tak ada apa-apa kan, fatar. Jadi mereka sekarang tiba-tiba beriman kan. Mereka tak nak dengar lah cakap Firaun. Kemudian mereka pun berkata lagi, faqdima antaqad, wahai Firaun, hukumlah apa yang kamu nak hukum. Makna tengok kan, power dia kan. Maknanya faqdi itu makna qadi lah, hukumlah kamu. Faqdima antaqad, apa yang kamu nak hukum sekarang. Kemudian dia kata, innama taqdi hazihil hayat dunia, kata tukang sihir tu yang dah masuk Islam tu, yang dah jadi pengikut Nabi Musa tu, innama, kamu nak hukum, kamu boleh hukum sekali, innama taqdi hazihil hayat dunia, kamu hukum di atas dunia ni saja, di akhirat ni tak ada lah kan. Jadi maknanya dah mereka lepas daripada tu, memang Firaun laksana kan. Kalau kita kata perutnya dahsyatnya kan, dia potong kaki ramai-ramai tu kan, yes, memang Firaun tu memang jahat kan. Memang jahat kan. Sebab dulu pun masa Musa masih kecil, siapa yang perintahkan bunuh-bunuh tu? Dia yang perintahkan supaya dibunuh budak-budak tu kan. Dicekik ke, dipotong kepala ke, macam-macam kan. Budak-budak Bani Israel lelaki yang lahir pada tahun tu semua dibunuh. Bayangkan berapa ramai, bayangkan berapa ribu orang kan, berapa ratus yang telah dibunuh oleh Firaun. Dan ini pula tukang-tukang sihir ni, jadi bagi dia itu mainan saja kan, bunuh-bunuh orang ni kan. Jadi dia kata sini, innama taqdi hazihil hayatad dunya, tukang sihir ni sangat berani. Dia kata, kamu nak hukum, hukumlah, katakan kamu boleh hukum atas dunia saja. Inna amanna bi rabbina, tukang sihir ni berkata lagi kan, kami semua, dia kata, inna amanna bi rabbina, kami semua beriman dengan Tuhan kami. Dia kata tujuan dia apa? Ayat sekarang ni adalah ayat 83 insya-Allah, 73. Jadi inna, kami sesungguhnya kami beriman dengan Tuhan kami. Sebab apa? Liyaghfira lana khotoyana, supaya Tuhan kami ni akan ampunkan kami. Tengok kan, nombor satu. Jadi secara tidak langsung kita boleh faham sini ya, apabila seseorang itu beriman, maka akan diampunkan semua dosa-dosa yang lalu kan, kejahatan-kejahatan. So kalau kita kata tukang sihir itu berapa banyak kan, dia tipu orang ke, dia apa semua kan, tetapi Allah SWT ampunkan dia kan. Sebab apa? Apabila dia beriman, al-Islam yajubbu ma qablah, itu dalam tu katakan bahawa Islamnya seseorang itu akan menghapuskan apa-apa yang telah dilakukan sebelum daripada ni. Maka kalau seorang tu buat jahat macam mana pun, apabila dia masuk Islam kan, maka kejahatan dia itu terhapus, zero, jadi zero, macam baru dilahirkan oleh mak dia. Jadi Allah SWT sebut ini cerita tentang apa ni, tukang-tukang sihir ni. Dia kata, liyaghfir lana khotoyana wa ma akrahtana, dan apa yang kamu paksakan. Tengok kan, disebut sini perkataan apa yang kamu paksakan kami. Iaitu bercakap kepada siapa ni? Tukang sihir bercakap kepada Firaun. Maknanya kamu paksa ni. Apa paksa situ? Ulama ada dua pendapat sini. Pendapat yang pertama kata paksa situ ialah ketika lawan, nak minta lawan kepada Firaun ni. Iaitu kalau ikutnya mereka dah tak rasa macam pelik dah kan, rasa macam Musa ni betul dan Musa ni macam ada betul-betul kan. Jadi tapi dipaksakan oleh Firaun. Ada satu pendapat lagi kata, ni nak Firaun ni hantar tentera-tentera pergi cari tukang sihir ni seluruh kampung negeri Mesir ni kan, supaya mereka datang lawan dengan Firaun ni. Lawan dengan Nabi Musa. Jadi artinya sini ialah kamu paksa kami. Itu jelas ini kan. Sebab apa disebutkan wama akrahtana, apa yang kamu paksa kami.
alaihi minas sihr wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairun wa abqa. Allah lah lebih baik dan juga lebih kekal. Seterusnya ialah ayat 84. Ayat 84, 74, minta maaf 74. Allah Ta'ala kata innahu man ya'ti rabbahu. Innahu. Ini kata-kata siapa ni? Ada setengah pendapat kata ialah ini adalah kata-kata tukang sihir lagi. Tapi ada yang kata ini adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya cerita tu dah tamat cerita tu tadi tu. Ini adalah lain mana kata-kata kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berkata innahu man ya'ti rabbahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata sesiapa yang datang, kata dan ulama dalam tafsir jalan lain dia kata inilah kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan mujriman ni artinya ialah itu dalam keadaan dia ni berdosa. Dosa sini ialah maksudnya itu kafir sebagai Fir'aun dan sebagainya. Fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Dia akan masuk neraka jahannam. Dia tak akan mati, dia tak akan hidup. Tak mati satu supaya terseksa selama-lamanya. Tak hidup maknanya ialah seolah-olah walaupun dia kena seksa tu macam dia ni kita kata kan macam tak hidup. Tak mati macam tak mati dan tak hidup. Tak mati tak hidup. Adakah dia mati, adakah tak hidup? Dia tak mati tapi seolah-olah kalau dengan gambaran seksa tu seolah macam dia tak hidup. Tapi sebenarnya dia hidup. Gitu kan. Itu kata ulama kata kan, la yamutu fiha wa la yahya. Seolah-olahnya macam tidak hidup. Sebab apa? Dengan seksa yang sangat dahsyat, sepatutnya mati lah. Wa man ya'tihi mu'minan. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, dan sesiapa yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan beriman, terbalik daripada tu, yang tadi tu kufur. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, qad amilas solihat, dan kemudian dia ni beramal dengan amalan soleh, fa ulaika lahumud darajatul ula. Dia ni akan mendapat darajatul ula, iaitu darjat-darjat yang special. Al-ula tu tinggi, jamak kepada disama dengan a'la al-ula, dia untuk muannas kalau dalam bahasa Arab lah. Jadi al-ula tu maknanya tertinggi. Kalau kita katakan masa eksklusif lah, dia ni mendapat satu tempat yang eksklusif. Siapa? Orang yang beriman, orang yang mati, yang datang kepada Allah SWT dalam keadaan beriman dan juga dalam keadaan beramal soleh. Maka dia ada dua di mana-mana tempat pun kita akan tengok bahawa beriman dan beramal soleh, maka dia akan dapat, bagi dia Allah Ta'ala kata ad-darajatul ula. Darajatul ula tu macam mana? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, iaitu syurga jannah adnin yang mana mengalir min tahtiha. Kalau ikut terjemahannya kata, iaitu daripada bawahnya. Min tahtiha, daripada bawahnya. Daripada bawah apa? Bawah tempat duduk dia, bawah syurga dia. Ada ulama kata sini maksud di bawah sini ialah maksudnya itu dia mengalir melalui. Ada yang kata bahawa bawah ni maksudnya bawah ni iaitu di bawah arahannya. Itu maksud dia kan. Di bawah arah maknanya dia nak sungai ni mengalir ke sini, mengalir sini, terpulang kepada dia. Min tahtiha. Jadi ada min tahtiha tu ada beberapa makna lah kan, sebagaimana yang disebutkan. Dan begitulah di tempat-tempat lain disebutkan juga ayat yang min tahtiha tu. Jadi perkataan min tu, adakah min kuasa ataupun min tu memang betul-betul mengalir, ataupun bentuk dia mengalir di bawah, ataupun daripada bawah tu, wallahu a'lam bissawab. Tapi itulah gambarannya yang kita pun tak boleh nak ni kan, itulah gambaran dalam syurga. Jadi Allah SWT kata jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka kekal dalamnya, wa zalika jazaa'u man tazakka, dan begitulah balasan untuk orang-orang yang tazakka. Jadi tazakka tu maksudnya ialah orang-orang yang membersihkan diri, iaitu mensucikan diri daripada segala maksiat, segala syirik dan sebagainya. Jadi setakat itulah saja insya-Allah untuk hari ini, untuk muka surat hari ini, muka surat 316. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam muka surat 317. Selepas daripada tu akan kembali semula kepada cerita tentang Nabi Musa dan juga Fir'aun. Apa yang berlaku seterusnya setelah daripada ni, apa yang kita dapat daripada sinilah. Allah Ta'ala tak cerita kat sini adakah betul-betul ia betul-betul diseksa, betul-betul dipotong kaki, betul-betul dipotong tangan, betul-betul. Tapi Musa tak boleh nak buat apa kan, sebab itu adalah kuasa Fir'aun yang jahat, yang besar dan sebagainya, dengan tentera-tenteranya. Dia telah buat apa yang dia nak buat tu. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam muka surat 317 insya-Allah, dalam surah Taha ayat yang ke-77. Insya-Allah jangan lupa share dengan semua sahabat-sahabat semua, share semua, dan boleh tengok juga di YouTube insya-Allah. Siapa-siapa yang nak tengok di YouTube semua ada insya-Allah, daripada muka surat 1 sampailah muka surat 317 dan juga muka surat 348 sehinggalah habis. Muka 6 pun telah ada di YouTube insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk hantar link kepada semua, dan juga jangan lupa subscribe insya-Allah. Ajak kawan-kawan semua untuk subscribe dan juga untuk follow. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.